Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini bersama saya, Nurul Ain Nadira binti Basharuddin, dalam rangkuman berita seminggu yang membawakan berita-berita terkini di Pahang. Pada minggu lalu telah berlangsungnya mesyuarat ketiga penggal ketiga Dewan Negeri Pahang yang ke-14 yang bersidang bermula 16 November 2020 hingga 20 November 2020. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti laporan berita seminggu yang telah disediakan. 11 mangsa ribut di daerah Pekan menerima kunjungan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Ra'ituddin Al-Mustafa Billah Shah. Baginda turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi dan selaku Tuanku Yang Dipertua, Majlis Ugama Islam Adat Rasa Melayu Pahang MUIP digunakan bantuan zakat bencana berjumlah RM4,700 beserta hamper barangan keperluan bagi meringankan beban mangsa ribut. Kejadian ribut yang melanda pada Selasa lalu menyebabkan 7 buah rumah di Kampung Serandu dan 4 buah rumah di Taman Sri Maulana mengalami kerosakan. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosti Wan Ismail Isnin lalu membentangkan Belanjawan 2021 Negeri Pahang bertemakan kemakmuran negeri manfaat bersama. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosti berkata, belanjawan itu menyediakan peruntukan RM795.466 juta bagi perbelanjaan mengurus dan RM201.915 juta bagi perbelanjaan pembangunan, manakala kutipan hasil negeri dianggarkan sebanyak RM800.798 juta. Katanya kutipan hasil 2021 dijangka meningkat sebanyak 7.6% daripada tahun ini diperoleh daripada hasil tanah sebanyak RM452.285 juta, RM165.49 juta perhutanan, RM15.250 juta air, RM94.2 juta geran kerajaan persekutuan dan RM73.568 juta bagi lain-lain hasil. Menurut beliau, tumpuan utama belanjawan 2021 ialah menyeimbangkan keadaan ekonomi dengan kesejahteraan rakyat bagi memastikan mereka dapat mengekalkan pendapatan dan meneruskan kehidupan dalam situasi pandemik wabak COVID-19. Dewan Negeri Pahang meluluskan cadangan untuk mewujudkan ahli-ahli Dewan Negeri dilantik tanpa melalui proses pilihan raya bagi menduduki dan menyertai Dewan Negeri sebagai ahli yang berhormat. Cadangan berkenaan dibawa oleh Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosti Wan Ismail menerusi enakmen Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang bahagian kedua pindaan 2020. Berdasarkan cadangan itu, jumlah yang dicadangkan tidak lebih 5 orang, menjadikan keseluruhan ahli Dewan Negeri tidak lebih 47 orang, termasuk 42 ahli Dewan Negeri sedia ada yang dipilih menerusi proses pilihan raya. Program Cana Tok Wan yang dilancarkan oleh Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosti Wan Ismail memberikan keutamaan terhadap keperluan rakyat menerusi pemberian bantuan keperluan, terutama ketika pasca COVID-19 ketika ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosti menyifatkan semua bantuan yang diberikan merupakan aktiviti yang sering dilakukan setiap kali beliau bertemu rakyat, khususnya pengundi di kawasan Dewan Negeri Jelai. Pada pelancaran program Cana Tok Wan itu, pejabat Dewan Negeri Jelai turut menyampaikan sumbangan dan bantuan kepada agensi kerajaan seperti Polis Diraja Malaysia PDRM dan Pos Malaysia. Kerajaan Pahang mengumumkan pemberian bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 kepada 8,000 penjawat awam tanpa pengecualian grade dalam pembentangan belanjawan 2021 Negeri Pahang. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosti Wan Ismail berkata, sebanyak RM8 juta diperuntukkan bagi bantuan yang pembayarannya akan dibuat sebelum 16 Januari tahun depan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan belanjawan 2021 Kerajaan Negeri Pahang di Wisma Sri Pahang di Kuantan Isnin lalu. Kami ingin mengucapkan terima kasih Tuan. Kerajaan Pahang akan mengadakan Hari Mendaki Pahang PHD pada 23 Januari ini sebagai langkah mempromosikan tempat menarik di negeri ini. Pengurus Sejawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin berkata, Hari Mendaki ini akan dijadikan acara tahunan pelancongan selepas ini.
Katanya dalam satu sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Asia Brotherhood Centre dan Tourism Pahang di Wisma Sri Pahang di Kuantan. Kerajaan Pahang mengagihkan seluas 2,855 ekar tanah pertanian kepada pekebun-pekebun di Cameron Highlands bagi fasa pertama hingga fasa keempat. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Bioteknologi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Haji Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak berkata, sehingga kini kerajaan telah melaksanakan fasa 1 dan fasa 2 dengan agihan tanah seluas 2,086 ekar kepada pekebun-pekebun di kawasan tanah tinggi terbabit. Katanya daripada jumlah tersebut, seluas 222 ekar melibatkan kawasan mukim ringlet, 13 ekar bagi mukim tanah rata dan 1,851 ekar bagi mukim ulu telum. Kerajaan Pahang sedang dalam proses untuk mengemaskini dan menyatukan data-data kemiskinan yang ada di dalam beberapa senarai seperti sistem e-Kasih dan Majlis Agama Islam dan Adat Rasa Melayu Pahang MUIP. Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahaniza Syamsuddin berkata, proses ini sedang berlangsung dan beberapa mesyuarat teknikal telah diadakan. Menurutnya, dengan adanya data ini nanti akan memudahkan Kerajaan Pahang untuk menyalurkan bantuan kepada penerima yang benar-benar layak. Pihak berkuasa telah melakukan sebanyak 85,929 pemeriksaan ke atas premis-premis di negeri ini bagi memastikan mereka mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman berkata, daripada jumlah itu sebanyak 1,668 kesalahan ditemui dan 713 bilangan kompaun telah dikeluarkan. Katanya pihak berkuasa juga telah mengarahkan 60 premis ditutup kerana melanggar SOP yang ditetapkan. Kerajaan Pahang memberi fokus utama terhadap kebolehcapaian internet di kawasan luar bandar dengan melaksanakan beberapa inisiatif bagi mempertingkatkan kelajuan jalur lebar mudah alih di kawasan terbabit. Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, kerajaan negeri dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bakal menyediakan pusat internet komuniti di lokasi yang dikenal pasti bersesuaian. Katanya sehingga kini terdapat sebanyak 108 pusat internet telah disediakan oleh Kementerian Telekomunikasi dan Multimedia Malaysia di seluruh Pahang. Laporan itu tadi mengakhiri rangkuman berita seminggu pada kali ini. Jangan lupa patuhi saranan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Teruskan bersama Pahang Media untuk mendapatkan pelbagai berita dan maklumat terkini di negeri Pahang. Jangan lupa like, subscribe dan share Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Anda juga boleh mendapatkan berita terkini di Pahang menerusi portal pahangmedia.my. Baiklah, sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.